Hai, welcome to Cikgu Hazira Class. Jangan lupa like, share and subscribe. Thank you. Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan Cikgu Hazira di dalam kelas sejarah di bawah topik uniknya masyarakat Malaysia. Okey, hari ini cikgu akan buat video pendek saja untuk menerangkan dengan lebih jelas mengenai topik ini. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia, negara kita merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum. Antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, orang asli, Iban, Melanau, Bidayuh, Bisaya, Kenyah, Kayan, Kelabit, Penan, Kadayan, Lun Bawang, Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Iranun, Rungus, orang Sungai, Brunei dan Suluk. Perpaduan yang terjalin antara masyarakat Malaysia amat kukuh. Inilah kunci utama kepada kejayaan Malaysia mempertahankan kemerdekaannya. Oleh itu, perpaduan ialah perkara yang sangat penting bagi setiap negara yang bebas dan berdaulat. Jadi, hari ini di bawah topik uniknya masyarakat Malaysia yang merupakan subtopik bagi tajuk Unit 4 Rakyat Malaysia, kita akan belajar mengenai pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Baiklah, kita mulakan dengan masyarakat yang terbesar di Malaysia, iaitu kaum Melayu. Kaum Melayu ialah mereka yang bertutur menggunakan bahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan tradisi serta adat istiadat Melayu. Dari sudut sejarah, rumpun Melayu meliputi penduduk yang mendiami semenanjung tanah Melayu dan gugusan kepulauan Melayu, yang kebanyakannya kita lihat di kawasan Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina dan juga kawasan kepulauan Borneo di Sabah, Sarawak. Seterusnya, kaum kedua yang terbesar di Malaysia iaitu kaum Cina. Mereka mempunyai dialek, kebudayaan dan kepercayaan yang unik dan tersendiri. Dan mereka sering bertutur menggunakan bahasa Mandarin bagi kaum Cina di Malaysia. Ada juga bahasa dialek yang lain seperti bahasa Hokkien dan lain-lain. Kebanyakan mereka juga menganuti agama Buddha. Seterusnya, kaum ketiga terbesar di Malaysia iaitu kaum India. Masyarakat India kaya dengan ciri-ciri kebudayaan tersendiri dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga ke hari ini. Kebanyakan mereka bertutur dalam bahasa Tamil dan menganuti agama Hindu. Baiklah, seterusnya kita lihat di semenanjung Malaysia terdapat beberapa etnik orang asli. Antaranya termasuklah Jahai, Batik, Semai, Mahmeri, Jakun dan Semelai. Setiap kumpulan etnik orang asli ini juga mempunyai bahasa pertuturan, budaya dan adat resam mereka yang tersendiri. Di Sarawak pula terdapat pelbagai kumpulan etnik, antaranya termasuklah Iban, Melayu, Melanau, Bidayuh, Bisaya, Kenyah, Kayan, Kelabit, Penan, Kadayan dan Lun Bawang. Setiap etnik ini mempunyai perbezaan dari segi bahasa, agama, pakaian tradisi, adat resam dan pegangan hidup. Sabah juga turut mempunyai kumpulan etnik yang banyak. Antara etnik di Sabah ialah Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Kadayan, Bisaya, Iranun, Rungus, orang Sungai, Brunei dan Suluk. Perbezaan mereka dapat dilihat dari segi bahasa, dialek, adat resam, agama dan kepercayaan. Selain itu, terdapat juga etnik Sikh di Malaysia. Etnik ini mudah dikenali dengan identiti pakaian mereka iaitu serban bagi lelaki dan pakaian Punjabi bagi wanita. Bahasa ibunda etnik Sikh ialah bahasa Punjabi tetapi dengan dialek yang berbeza. Negara kita juga dihuni etnik Siam. Kebanyakan mereka tinggal di utara negeri yang bersempadan dengan Thailand seperti Kedah, Perlis, Perak dan Kelantan. Mereka mempunyai logat yang tersendiri. Antara perayaan yang disambut ialah Loy Krathong dan Songkran. Lebih menarik lagi, di negara kita juga terdapat etnik Portugis. Etnik ini wujud kesan pendudukan Portugis di Melaka. Etnik berketurunan Portugis ini juga disebut sebagai orang Serani, iaitu hasil perkahwinan campur antara orang Portugis dengan penduduk tempatan. Etnik Portugis mempunyai bahasa dan budaya yang unik. Tarian etnik ini yang paling terkenal ialah Beranyo dan Frapera. Kebanyakan mereka etnik Portugis ini menetap di negeri Melaka kerana berlakunyalah perkahwinan campur antara orang Portugis dengan penduduk tempatan sewaktu pendudukan Portugis di Melaka. Jadi kalau ke Melaka, ada satu kawasan pertempatan etnik Portugis di situ.
Seterusnya, perkahwinan pedagang dari China dengan penduduk tempatan juga telah mewujudkan etnik Cina peranakan yang dikenali sebagai baba dan nyonya. Anak lelaki hasil perkahwinan ini disebut baba dan anak perempuan disebut nyonya. Golongan nyonya biasanya memakai kebaya dengan kain batik. Mereka membentuk identiti unik dari segi masakan. Contohnya laksa nyonya yang sangat terkenal. Selain itu, pakaian, pinggan mangkuk dan perabot. Mereka juga menggunakan dialek Melayu baba. Akhir sekali, hasil perkahwinan antara pedagang dari India dengan penduduk tempatan juga telah mewujudkan etnik Chetty atau turut dikenali sebagai Chitty atau India peranakan. Mereka juga mempunyai pakaian tradisional iaitu kebaya labuh atau kebaya pendek bagi wanita dan baju cekak musang serta kain pelekat bagi lelaki. Lihatlah murid-murid, betapa kayanya negara kita dengan pelbagai kaum dan etnik. Oleh itu, kita perlu menghormati kepelbagaian ini dan hidup saling menghormati demi tanah pusaka bertuah ini. Berbanggalah kita berada di tanah air ini. Baiklah, sampai sini sahaja kelas kita untuk hari ini bagi topik uniknya masyarakat Malaysia. Terima kasih semua, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.